Sebagai nota tambahan, cuba awak tengok kat sini, apakah alat yang menggunakan arus elektromagnet. Pertama tadi pick up gitar kan, gitar. Yang kedua ni penghasilan arus apabila terdapat perubahan medan magnet. Satu lagi, kalau pergi ke pasar malam, awak tengok ada bunyi gising tu kan, itu namanya generator. Macam yang alat atas tu, generator, dia menggunakan konsep aruhan. Kalau kita tengok, dia tak ada pun menggunakan arus elektrik kan, tak ada pun sumber elektrik kat situ, tapi dia hanya menggunakan generator ni yang bunyi bising tu. Okey, yang ni dia akan menghasilkan nyalaan lampu kan dekat pasar malam tu. Dia menggunakan konsep aruhan elektromagnet lah kat sini. Sebab perubahan magnet berlaku bila adanya gerakan relatif antara konduktor tu dan medan magnet tu. Okey, berlakunya proses aruhan elektromagnet dekat generator. Dan satu lagi dekat gambar apa tu? Siapa tahu? Itu adalah lampu pada bicycle. Pun menggunakan konsep aruhan elektromagnet. Dia ada magnet dekat situ, dia ada plug magnet dan juga ada gegelung kat situ. Jadi geseran ni menyebabkan berlakunya menyalakan lampu. Okey, proses untuk menyalakan lampu. Okey, dan seterusnya, kalau tengok gambar rajah ni daripada eksperimen tadi, kalau kita pegangkan pegun dekat rod tu, kita staykan dia je, tak ada pergerakan, maka tiada pesongan jarum tu, dia akan berada pada kosong. Kalau kita gerakkan atas, jadi pesongan tadi kita dah tunjukkan guna petua tangan kanan Fleming, jarum tu akan bergerak ke kiri. Okey, sebab arus dia daripada kiri ke kanan, so galvanometer akan melawan, pergi ke kiri. Kalau ke bawah, dia terpesong ke kanan. Kalau gerakkan ke sebelah, macam rod tu kiri kanan, akan berlaku tak pesongan? Tiada pesongan sebab dia tidak memotong flux magnet. Kalau gerakkan lebih laju, apa akan jadi? Kalau kita gerakkan lebih laju, lebihlah pesongan jarum tu. Dia akan terpesong ke kiri dengan banyaknya. Okey, sekarang awak boleh tengok video ni. Okey, apabila dia memotong ke bawah, nampak jarumnya ke mana? Jarumnya ke kanan. Sebab bintik-bintik tu adalah arus. Bila dia pegun, nampak dia stopkan jarum dia tu. Awak nampak arus dia nampak bintik-bintik tu pergi ke kiri kan? Jadi jarum akan pergi ke kanan. Kalau bergerak ke bawah, jarum akan ke kanan dan dia berhenti. Okey? Okey, ni real punya gambar lah. Okey, apakah yang berlaku? Soalan dia, apakah yang berlaku kepada penunjuk galvanometer apabila dawai digerakkan ke atas dan ke bawah merentasi medan magnet? Apa yang berlaku? Okey, galvanometer akan terpesong. Apakah yang ditunjukkan oleh pesongan penunjuk galvanometer? Ke mana? Kenapa galvanometer terpesong? Sebab menunjukkan arus mengalir. Arus apa? Arus aruhan. Berpandukan pada keputusan eksperimen, bagaimanakah arus aruhan dihasilkan? Dawai lurus bergerak. Okey, dawai dia bergerak macam tangan dia tu warna merah tu, dawai dia bergerak dan memotong flux magnet, maka arus akan terhasil. Okey. Next. Okey, sekarang ni nampak rod kuprum tu dia gerakkan ke kiri dan ke kanan. Apakah yang berlaku pada penunjuk galvanometer tu? Yang ni yang atas. Apabila dawai tu pegun, okey, terangkan jawapan anda. Yang atas dulu tidak bergerak. Okey, bila dia pegun dia tidak bergerak, jadi tiada pemotongan flux magnet. Apakah yang berlaku kalau pada penunjuk galvanometer? Okey, kalau rod kuprum tu digerakkan selari dengan medan magnet. Okey, ini pun penunjuk galvanometer pun jarum tidak bergerak kerana arah medan magnet selari dengan gerakannya. Tiada pemotongan flux magnet dan arus tidak dihasilkan. Bila arus tak hasil, galvanometer tidak bergerak. Okey, apakah yang berlaku kepada penunjuk galvanometer jika dawai dibiarkan pegun, tidak bergerak ke atas dan ke bawah? Mestilah jarum tidak terpesong kan? Penunjuk galvanometer terpesong. Apa soalan dia? Apakah yang berlaku kepada penunjuk galvanometer jika dibiarkan pegun tetapi magnet yang bergerak? Okey,
walaupun dawai yang pegun tapi magnet yang bergerak. Bila magnet yang bergerak kan berlaku perubahan pemotongan kan, gerakan relatif juga berlaku. Okey, sebab walaupun plate magnet yang bergerak, maka galvanometer akan terpesong kerana terdapat gerakan dawai dan berlaku pemotongan flux magnet tu. Hubungkan gerakan rod yang mengalirkan arus melaluinya dengan arah garis medan magnet. Hubungkan gerakan dia. Okey, gerakan rod kuprum mesti bersudut tepat dengan garis medan magnet. Macam cikgu cakap tadi lah. Macam mana hubungan dia, gerakan dia mesti 90 darjah. Dia tak boleh selari. Kalau tak, nanti arus tak mengalir. Sebab tak ada pemotongan garis medan magnet. Okey, apa lagi yang penting kat sini? Ni contoh-contoh lah. So I have an ammeter here. Okey, kalau boleh dengar. Magnet and 2 coils. This coil has 100 turns and this coil has 25 turns. Boleh cepat kan? I will first connect the 100 turn coil to the ammeter. Cuba kat belah kita tengok ya. Yang dia sambungkan pada dawai tu yang dililitkan. Okey, dan dia masukkan. I am now going to take the magnet and notice as I move it towards the coil, I get a pulse of current in the positive direction and when I pull it out there's a pulse in the minus Kalau dia direction. laju, And pesongan dia notice if I cepat. just hold the magnet there, there's no current flow. It's only when the magnet's moving Kalau dia and bergerak when there's a jarum therefore akan a change terpesong. in magnetic flux with respect to time inside the coil. Kalau If dia I selari, move the magnet slowly, I get a small current. And if I move it quickly, I get a larger current. bila dia laju nampak Okay, so pesongan dia gerak it's the dengan rate of cepat. change of magnetic flux inside the coil that determines how much current is flowing. And we see that I can get about 10 microamps if I try to move the magnet very quickly. Okay, so now let me connect the... Okey, cukup sampai situ. Dah tengok kan macam mana? Okey, ni macam mana dia solenoid. Nampak bila dia masukkan, nampak jarumnya akan terpesong kat situ. Okey, jawapan dia tolak magnet bar ke dalam solenoid, apa akan jadi? Dia akan terpesong. Pegang magnet bar pegun di dalam solenoid. Bila pegun dia tidak bergerak, maka tiada pesongan. Tarik keluar medan magnet, keluar daripada solenoid. So bila dia tarik masuk atau keluar, akan berlakunya jarum akan terpesong arah yang bertentangan. Kalau tadi ke kanan, kalau dia keluar mungkin ke kiri. Okey. Okey. Pegang magnet bar kita pegang, tapi solenoid yang kita gerakkan. Okey, solenoid yang kita gerakkan, magnet stay. Berlaku tak pesongan? Kalau dia bergerak, dia mesti akan berlaku secara logiknya. Sekejap terpesong. Okey, jadi pegang magnet bar, sekarang magnet kita pegang, pegun dalam solenoid. Kita pegunkan, tidak bergerak. Biasanya kalau pegun tu, jarum tidak akan, mana ni tak keluar, lambat sikit. Sekejap Okey, ni tadi pegang, so tiada pesongan. Bila tarik keluar solenoid, so terpesong arah yang bertentangan. Kalau masuk tadi, kalau solenoid gerak, terpesong mungkin ke kanan. Yang ini arah bertentangan ke kiri. Okey. Next. Apa lagi? Slide-nya sekejap. Lambat. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah pesongan penunjuk galvanometer apabila magnet dan solenoid mendekati antara satu sama lain? Penunjuk terpesong ke satu arah. Apakah pesongan galvanometer apabila magnet dan galvanometer menjauhi? Bila dekat dia akan terpesong, bila menjauhi juga dia akan terpesong dengan arah yang bertentangan dari arah nombor 1 tadi. Terangkan bagaimana arus aruhan dihasilkan dalam solenoid menggunakan magnet. Okey, terdapat gerakan relatif antara solenoid dan magnet. Flux magnet akan dipotong. So, bila flux magnet dalam solenoid dan medan magnet terpotong, okey, maka arus aruhan akan dihasilkan. Okey, ni dia tunjuk lagi macam mana secara gambar rajah
dia memotong, solenoid memotong flux magnet warna kuning tu. Apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati atau menjauhi solenoid, lilitan solenoid akan memotong garis medan magnet, maka aruhan medan magnet terhasil. Litar menjadi lengkap apabila hujung solenoid tu kita sambung pada galvanometer. Daya gerak elektrik teraruh akan menghasilkan arus aruhan. Jadi arus aruhan ni terjadi berlaku sebab DGE teraruh. DGE teraruh disebabkan oleh pemotongan flux magnet. Maka jarum akan terpesong. Apakah yang berlaku pada penunjuk galvanometer apabila magnet pegun di dalam solenoid? Tengok Okey. Tak gerak dah. Bila dia gerak, dia stop. Nanti jarum dia akan nampak kembali kepada sifar sebab tidak bergerak walaupun di dalam solenoid. Okey, tidak bergerak kerana tiada gerakan relatif antara magnet dan solenoid. Waktu di dalam gegelung tu, waktu dia stop tu, nampak? Dia jarum dia kembali kepada sifar. Okey, seterusnya. Okey. Okey, ada sikit lagi. Nyatakan dua cara untuk menghasilkan arus aruhan dalam konduktor. Apa cara dia? Dawai lurus digerakkan dan terdapat pemotongan flux magnet ataupun terdapat gerakan relatif antara magnet dan solenoid. Okey, ada dua cara. Macam mana nak hasilkan arus aruhan? Okey, pertama, dawai lurus tu kita gerakkan dalam dawai lurus tu kita gerakkan dan apabila gerak kita akan dapat pemotongan flux magnet. Satu lagi, terdapat gerakan relatif antara magnet dan solenoid. Okey, B. Berdasarkan kedua-dua rajah, mengapa penunjuk galvanometer terpesong? Okey, arus aruhan mengalir menyebabkan penunjuk galvanometer terpesong sebab ada arus aruhan yang mengalir. Okey, kesimpulannya, satu dawai lurus digerakkan ke dalam medan magnet. Okey, yang tadi ni cikgu ulang balik, nampak? Digerakkan. Ni ada gambar rajah menarik sikit lah. Nampak dia gerakkan 90 degrees. Nampak berlakunya pemotongan flux magnet kat situ kan. Dawai lurus memotong medan magnet. Arus aruhan dihasilkan di dalam wayar. Okey, kalau solenoid pula. Magnet bar digerakkan masuk ke dalam solenoid. Kita nampak tadi berlakunya pemesongan jarum galvanometer. Terdapat gerakan relatif antara magnet dan juga solenoid. Okey, medan magnet dipotong oleh solenoid tadi, maka arus aruhan dihasilkan. Terdapat perubahan medan magnet ataupun kita boleh katakan, kalau tak nak cakap pemotongan flux magnet, terdapat perubahan medan magnet, maka medan magnet dipotong, maka arus aruhan dihasilkan. Okey, ni lagi detail lah sebab ada gambar rajah kan. Okey, DGE aruhan dihasilkan apabila terdapat gerakan medan magnet dan konduktor mendekati atau menjauhi antara satu sama lain. Okey, bila kita dekat, kita keluarkan, maka kat situ akan berlaku pemotongan flux magnet antara solenoid dan garis medan magnet. Jadi kesimpulannya, aruhan elektromagnet adalah penghasilan DGE aruhan, macam tadilah cikgu ulang balik lah, merentasi satu konduktor. Okey, akibat berlakunya gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet itu, ataupun konduktor itu berada dalam magnet yang berubah-ubah. Okey, itu sahajalah 3 video untuk hari ini. Video yang terakhir ni banyak gambar rajah untuk awak lebih faham dan untuk menjawab soalan-soalan tu supaya lebih menguji kefahaman awak. Terima kasih.